Ini hanya untuk macam mana nak cakap menjelaskan bahawa berlakunya perbezaan daripada segi input data yang berbeza broker. Boleh Baik. Ya betul. Sekarang ni kalau kata tuan perasan untuk time frame weekly, okey, GBP USD, sini tuan tanda satu RBS. Ya, RBS. RBS ni dah batal. So kena padam. Weekly. Weekly, Tapi betul. tapi weekly punya candle belum close lagi. Okey, weekly punya candle belum close. Okey. Sekarang ni kita tak boleh nak bubuh dia warna merah. Yang paling sesuai kita bubuh dia warna. Biasa saya bubuh warna apa kalau keadaan macam ni? Perasan tak? Tak perasan. Hitam. Oh, hitam Hitam. Ya, jadi yang warna merah tadi saya padam, saya bubuh warna hitam. Okey, biru tadi kan? Tadi biru, RBS kan? Okey. Baik. So, Tuan Fadilah kita ada. Tak sibuk ke tuan? Okey. So sekarang ni resistance turun ke bawah, marking daily dekat sini. Okey, untuk daily sekarang ni andaian tuan ialah dia akan turun ke sini, seterusnya dia naik ke atas lah. Betul? Ya, saya. Itu andaian tuan sekarang. Jadi untuk time frame weekly pula, okey, dia kalau kata boleh untuk time frame weekly ni tuan, apa kata saya cadangkan tuan detailkan dia sikit. Ini weekly ke monthly ni? Saya plot dia macam monthly ni, pergerakan dia lah. Oh, monthly. Okey. Sekarang ni this is the first probability, right? Okey. Ini probability yang pertama. Kemudian ini probability yang kedua. Okey. Kita buat macam ni lah, senang clear semua. Okey. Kemudian so buat masa ni dua-dua kemungkinan yang tuan ada ialah menurun. Yes, menurun. Okey. So macam mana kalau probability yang ketiga? Boleh tak saya buat probability yang ketiga? Boleh. Boleh So dekat sini saya buat probability yang ketiga. Seterusnya daripada sini, okey, dia naik pergi dekat kawasan sini. Boleh? By limit tak ada. Okey, dia naik kawasan situ. So kita buat dia warna biru. Dan daripada sini dia turun ke bawah. Boleh tak? Saya buat satu andaian yang sebegitu. Boleh? Boleh. Boleh Sebab bila candle bear turun, dia akan membentuk SPR di kawasan ni. Yes, tepat. Tuan tanda tadi lah. Tepat, betul. Okey, baik. So sekarang ni itu satu. Yang keduanya, yang ni kena double line lah. Ya. Okey, so monthly ada apa-apa lagi kita nak usik? Tak ada. Okey, so kita turun weekly. Baik. Jadi untuk weekly, baru clear sekarang ni bahawa time marking ni daripada monthly. Okey. So kalau weekly sini ada berlaku retracement ataupun belum. Ni kita akan semak. Satu lagi, kalau kata save template, chart scroll ni antik Chart scroll ni antik. Chart scroll antik. Okay. Kalau tak nanti, contoh okey, saya pergi command balik, saya chart, saya tekan yang ni, okey. Ya, saya scroll ke depan. Nanti dia akan auto ke sini balik, nampak? Kita scroll ke belakang. Okey, dia sampai balik. Letih scroll. So ni antik. Okay. Baik, so untuk weekly kita nak tengok sama ada RBS yang ini telah pun berlaku retracement atau belum. Close dia 662, low dia 689. So belum lah. Boleh? Belum. Yang ni 700 dia punya low. Belum lah, sebab yang ni 662. Okay. Yang ni pula low dia 699. Yang ni 662. So belum. Yang ni belum berlaku retracement.
Tadi saya silap tadi. Sepatutnya saya tak payah check candle bull ni. Patut check candle bear je. Saya silap tadi. Okey. Baik. So, apa yang tuan nampak dengan weekly sekarang? Cuba tuan terangkan. Tuan? Kalau tengok weekly, dia potensi nak turun ke RBS yang pertama tadi lah, yang belum berlaku retracement lagi. Okey. Nice. Lagi? Dan in case kalau dia break, dia touch katakan membentuk formation di RBS tadi, okay, dia akan naik dulu. Okey. And then mencari SBR weekly yang terdekat. And then dia akan turun ke bawah lah. Okey. So saya buat plotting sekejap based on apa yang tuan cakap. Okey. So daripada sini insya-Allah dia akan turun ke sini andaian kita. So weekly. Okay. Nombor 1 visualization. Okey, selesai. Seterusnya daripada sini pula ada kemungkinan besar yang dia akan menuju ke atas. So nak pilih mana? Nak pilih yang ni ataupun yang ni? Nak pilih SBR yang mana? Tuan? SBR yang pertama tadi. SBR yang pertama maksudnya yang ni? Yang tu bawah. Yang ni. Okey, so kita letak kat sini. Seterusnya nak andaikan bahawa dia akan break terus ataupun macam mana? Ke lepas pada tu dia akan turun sambung penurunan ke macam mana ke? Saya rasa dia akan break pergi ke SBR yang atas dulu. Yang atas. Nombor 2. Baik. Yang atas. So yang atas. So yang atas saya akan pakai plotting nombor 2 Okey, so ini plotting. Okey. Okey. Okey, so ini yang atas. Sekejap. Dia terus break pergi ke atas ke? Itu ke andaian tuan? Ataupun dia pergi macam nombor 1 dulu? Dia akan pergi nombor 1 dulu. Dia pergi nombor 1 dan dia akan repeat terus naik ke atas lah? Yes. Tapi kalau kata kita buat plotting macam tu untuk time frame weekly, based on weekly, dia tak cantik, betul tak? Betul. So nak kena time frame rendah ke ataupun kita just terus nak buat dia cross naik ke atas ataupun macam mana? Kalau baik kita terus buat dia cross ke atas. Okey. Yang weekly nanti kita based on time frame yang rendah lah. Okey, nice. So tuan-tuan boleh nampak step yang Tuan Nizam dah nampak sekarang. Ada 2 individu yang berada dalam grup ni yang dah nampak macam mana cara untuk susun dia punya plotting. So ini 2 kemungkinan. Okey, 2 kemungkinan yang akan berlaku. Okey. Okey, 2 kemungkinan yang akan berlaku. Selesai. Masalahnya kita tak boleh nak buat dia punya point untuk lower high dan sebagainya sebab incomplete of data. Setuju? Setuju. Baik. So selesai dekat sini. Ini untuk weekly. Ada any marking yang saya terlepas pandang? Ada tak? Cuba tengok. Saya dah zoom out. Ada? Okey, tak ada. Okey, kalau kata zoom in, ada yang saya terlepas pandang untuk weekly? Weekly pun okey, clear. Okey, baik. So kita turun time frame Okey, sebelum tu yang ni yang sebelumnya. Jadi saya rasa benda ni tak perlu. Mungkin untuk tuan nak apply ke benda ni? Tak adalah. Cuba saya nak nampakkan benda tu clear lah dia punya formation tadi. Dan saya nak cakap yang apa yang tuan buat plotting ni betul. Tepat. Poin-poin yang tuan ambil tu tepat. Okey? Makna kata daripada susunan 2 teori tuan faham lah. Clear lah benda tu. Okey. Boleh Baik, so yang ni saya padam. Sebab kita buat live webinar, so orang lain saya takut dia kurang nampak. Okey. Yang ni pula kena double pixel. Okey. Sebab yang tu ni dia punya candle dia sepatutnya retrace sampai sini tapi tak berlaku. Okey. So selesai benda ni. Okey, ini kawasan resist support. Kawasan support ni
So mana RBS yang tidak attach itu kita akan buat double tick lah. Ya, betul. Tambahkan Ya, double. tepat. Betul. Okey. Okey. So, monthly. Selesai kat sini. Support. Dan kita turun dekat weekly. Okey. Tadi kita tak analisis dengan menggunakan support. So, sekarang kita akan masukkan analisis support. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. So, the second level of analysis setelah kita ada marking SBR, RBS dan sebagainya kat sini. So, selesai kat sini. Kemudiannya kita letakkan dekat sini. Yang ni common, monthly, weekly, support. Boleh? Okay, dekat sini. Seterusnya yang bawah ni pula. Okay, kita ambil yang ni. Boleh? Boleh. Okay, nice. Okay, weekly. Selesai. Jadi, kalau kata tuan perasan, apa yang tuan buat sekarang ni, lakaran tu dia ngam-ngam dekat support punya zone. Perasan tak? Perasan. Naik turun dia apa benda semua, kemungkinan yang berlaku cantik. Dia cukup cantik lah. Okay. So, saya turun time frame daily sekarang ni. Baik, kita nak kekal guna yang floating ini ataupun kita nak campur sekali dengan weekly? Macam mana? Boleh campur je, boleh campurkan. Boleh campur so yang tuan dah plot ni pun pakai, yang 1 dan 2 ni pun pakai. Macam tu. Ya. So untuk weekly direction kita nampak lah, katakan dia akan turun. Tapi mungkin daily ni mungkin dia akan naik dulu sebelum dia turun ke, kita boleh nampak lah dia punya apa hala tuju dia macam mana. Sebab masa time frame besar katakan downtrend, so mungkin time frame kecil dia akan ada uptrend, dia downtrend, uptrend dulu. So saya rasa saya boleh tamatkan webinar dah ni sebenarnya. Dah faham dah ni. Skill nak dapat floating tu yang mahal. Boleh tak kalau saya tamatkan webinar sekarang, tuan sambung floating daripada daily turun H1? Boleh tak? Cuba cikgu tengok H4 saya. Kita daily pun tak habis lagi, nak turun tengok H1 je lah. Yelah. Cuma cikgu nak suruh buat plotting dia. Saya dah buatkan untuk H4. Oh, dah buat. Okey. Okey lah, macam ni lah. Based on apa yang tuan marking ni, okey, ni kemungkinan yang pertama. So, tuan kena ada satu kemungkinan di mana, kejap 1139. Okey, baik. Tuan kena ada satu lagi kemungkinan. Okey. Tuan kena ada satu lagi kemungkinan di mana daripada sini harga ni berlaku rejection, kemudian dia pergi sini sangkut dekat SBR dan seterusnya dia turun bawah. Boleh? Boleh. Tuan kena ada kemungkinan yang sebegitu. Dan tuan kena jelas sebab yang tu saya nampak dekat H1 yang berlaku. H1. So buka dekat H1 lah. H4 dia direction saya nampak dia akan naik terus ke support. So di H1 akan berlakunya rejection di yang SBR kan tadi. H4. Okey, itu dia analisa saya lah. Faham, saya faham. Baik. Bila mana kita buat analisis, kita buat plotting, kita mengikut SBR dan RBS semasa. Yang first. So dia pergi situ, dia patah balik, pergi situ, patah balik. Normal. Okay, normal. Kemudian kita akan masukkan faktor-faktor seperti berlakunya retracement dan sebagainya, berlakunya hutang dan sebagainya. Itu faktor yang kedua yang kita akan pertimbangkan. Okey, baik. Saya buka pin. Baik. Sekejap Okey, baik. So, saya nak bubuh nama dia step analysis. Okey. Macam mana saya nak tukar dia punya siphon ni Okey. Okey, baik. So step analysis. Okey, baik. Yang pertama sekali ialah turutan lah. Turutan.
Maksudnya daripada monthly turun ke weekly, turun ke daily, turun ke H4, turun ke H1. Okey. Nombor dua pula, kita akan macam mana nak cakap, kita akan guna marking, kita akan guna advanced marking. Okey. Advanced marking tuan faham kan? SBR dan RBS kan? Okay. Yes. RBS, Allah. Dia bukan apa, dia ada gangguan. Bini duk cakap kat belakang, buah kat kampung duk menjadi. Nak balik tak boleh. Share campaign ni juga tak nampak. Oh ya ke? Allah, sorry. Yeah. Oh, tuan tahu je saya tengah buka pin Ya, cikgu tengah type. Tengah type. Dahsyat. Kenal betul dah tu. Okey, so saya padam balik. Okey, baik. Sekejap. Okey. Select transparent. Tak jadilah pula. Okey, nantilah Ira bincang Ayu balik. Nah. Ira tanya Ayu ikut dia nak balik program ke boleh. So kita akan guna advanced marking, RBS dan SBR untuk kita akan guna advanced marking, SBR dan RBS untuk plotting lah. Untuk menjangkakan berlakunya point-point bagi dua teori. Okey. Betul ya dia. Betul Betul. Saya kena ada seorang cikgu BM. Okey. So 3. Ni punggung. Okey. Punggung tu punggung lah. Punggung tu 3. Okey. So kita akan guna advanced marking, SBR, RBS dan sebagainya. Step yang seterusnya ialah kita akan menyemak kedudukan kawasan support dan resistance untuk andaian bahawa akan berlakunya alhamdulillah rejection dan reversal ataupun reversal. Okey. Boleh? Boleh. Okay. So point nombor 3 ni sebenarnya dia merujuk kepada keadaan market yang tak normal sebenarnya. Okey. So point nombor 4 pula ialah bila mana kita dah buat point apa benda semua, kita akan mencari persamaan. Kita akan mencari titik persamaan di mana berlakunya point untuk reversal ataupun retracement dari time frame yang berbeza. Boleh? Boleh. Okey, itu cara yang keempat, step yang keempat. Seterusnya bila mana dah dapat macam tu apa benda semua, fokus. Ini jenis entry. Okey, ini jenis entry. Baik. Jenis entry minor wave bagi time frame yang besar. Apa dia time frame yang besar, tuan? Monthly. Monthly lagi? Monthly, weekly, daily. Weekly, daily dan H4. H4 declare sebagai besar sebab nak cukup satu plotting H4 kadang-kadang makan masa seminggu. Betul. Minor wave bagi time frame yang besar merupakan major wave bagi time frame yang kecil. In bracket H1, M30, M15, M5 dan M1. Dan M1. Baik. Jadi kalau kata tuan nak scalping, trade pada minor wave. Minor wave.
kalau tuan nak intra, okey, tuan boleh fokus pada M15 menggunakan plotting yang major, menggunakan plotting yang major dari time frame H1. Yang tu boleh intra, M15, M30, tapi M15 paling okey lah. Okay. Kalau kata tuan nak swing, tuan boleh pakai boleh pakai plotting, Guna plotting. guna plotting. Saya bahasa tak tahu nak kata lah tuan. Guna plotting major wave. Dia technicalnya orang macam tu tuan. Itulah pasal dari time frame daily atau H4, guna plotting major wave dari time frame daily atau H4 pada time frame H1 untuk swing. Boleh? Saya kemaskan lagi Saya baca balik, saya kemaskan lagi. Minor pun boleh, tak ada masalah. Trade pada minor wave, trade pada minor wave, trade pada minor wave dari time frame H1. Okay. So trade menggunakan, bukan pada, menggunakan minor wave dari time frame H1 pada time frame M15 ataupun M5. Boleh faham kan tu kan? Boleh. Okay, jadi saya buat macam ni. Ini dia punya wave. Okay, ini dia punya wave. So kita underlinekan dia. Ini origin plotting of the time marking. Okay. So trade pula dekat sini. Trade tu kita buat warna merah. Gitu. So yang ni pula trade dia dekat sini. Tengok dah terbalik bertergabur dah. Trade dia dekat sini. Based on plotting major wave. So ini dia punya jenis wave. Okay. Dari time frame H1. Dia punya plotting dia lah. Okay. So yang ni. Jadi kita boleh hold position ni lah untuk intra ni. Boleh. Okay, insyaAllah. Baik. So yang ni pula guna plotting major atau minor wave dari time frame yang besar. Okay. Daily ataupun H4. Okay, H4. So yang ni kena warna apa warna ni lah. Okay. Warna orange. Okay. Ni rujukan dia. Okay. Kemudiannya straight pada time frame H1 untuk swing. Time frame entry. H1. Ini untuk entry. Okay. Ini saya padam. Baik. Okay. Red font. Time frame untuk entry. Red font. Baik. So yang ni orange. Alamak. Okay, orange font. Time frame untuk analisis. Betul ke? Rujukan. Rujukan. Time frame untuk analisis atau rujukan. Untuk analisis atau rujukan plotting. Boleh? Plotting, ya. Boleh. Okay. So underline pula. Underline punya font pula. Underline wording merupakan nak cakap apa underline wording merupakan jenis wave yang kita nak trade. Okey, boleh ke? Boleh boleh faham okey. Membantu nota ni juga. InsyaAllah. Baik. So turutan monthly, daily, H4, H1 dah cantik. Kita akan guna advanced marking SPR dan RBS untuk menjangkakan berlakunya poin-poin. Okey, selesai. Kita akan menyimak berlakunya kedudukan kawasan support resistance. Okey, selesai. Okey, kita ada miss out something.
Okey, so dekat sini point nombor 4. Semak bila mana dah habis support resistance, sepatutnya dia point nombor 2 tau. Sepatutnya dia point nombor 2. Okey? Sepatutnya. Okey. Semak kedudukan advance marking. Okey. Yang masih belum berlaku retracement. Sepatutnya ni yang penting. Okey. So yang ni penting, saya akan merahkan dia. Yang ini penting dan yang ini juga penting. Sebab normally kalau kata kita nak buat plotting, memang kita akan cari SBR RBS. Point nombor 2 tu tentu-tentu kita akan buat, kan? Okey, so yang ni nombor 5, yang ni nombor 6. Okey. Complete tak tuan Saya rasa macam dah okey dah. Buat masa ni dah okey dah. Okey, tak apa. Nanti kalau kata ada yang kurang complete. Okey. Okey, sebelum tu nombor 6. Nombor 6, tentukan sama ada struktur yang sekarang adalah struktur yang normal atau tidak normal. Tidak normal. Tidak normal. Okey, so tidak normal ni saya buat merah. Okey, yang normal ni saya buat hijau. Okey, macam orang perempuan punya nota lah Okey, lama-lama lembut aku gini. Okey, baik. So, okey, boleh tak so far? Color tu dia alert sikit lah dia. Betul. Dia kalau color tu dia alert sikit lah. Kan? Okey, boleh tak so far? Boleh tak? Boleh? Boleh Baik. Boleh. So, sekarang ni saya buat extra note kat sebelah sini. Warna hitam. Okey. And then saya buat macam ni. Okey. So kita buat satu lagi. Kat sini. Okey, selesai. So, yang ni. Okey, 1, 2. Select. Copy. Paste. Dah tak jadi. Alamak. Okey, yang ni jadi. Okey, so 1. Sorry lah, table tu kurang kemas, sorry Okey, baik. So sekarang ni market yang normal. Okey, market yang normal. Okey. Alamak, kenapa dia jadi gitu? Okey, market yang normal. Oh, dia padam sekali yang saya punya ni lah. Kenapa Okey. Market yang normal. Market yang tidak normal. Okey. So, entry point dia kalau normal RBS atau SBR. Support atau resistance. Okey, support atau resistance. Baik. So kalau kata SL dia pula, okey, SL dia pula okey, kalau SL dia pula kita boleh ambil support atau resistance, orang kata yang kita utamakan. Tapi kalau kata kita dah nampak berlaku reversal pada RBS dan SBR, yes, yang itu pun boleh dijadikan juga sebagai panduan untuk ni lah. Okey. So yang ni pun sama. Okey. RBS dan SBR. Okey. SL tidak normal. Okey, SL tidak normal. Okey.
Okey, selesai. Okey. Yang ni TP pula. Okey, so TP kalau kata normal kita boleh ambil dekat kita utamakan support dan resistance. Tapi dalam keadaan market yang normal, SPR. Okey. Kemudiannya kalau tak normal untuk TP S support dan resistance. Okey. So selesai. Okey. So ini jenis price yang kita boleh guna untuk support dan resistance. Okey, boleh tuan? So far okey? Boleh. Boleh Baik. So sekarang ni sekejap Okey. 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 Okey, dah. So okey, apa yang saya nak bagi nama ni? Tolong. Step analysis. Step analysis. Boleh? Boleh. Okay, so step analysis, sekejap. Step analysis, mana step analysis? Keadaan market tidak normal, step analysis. Step analysis. Okey. Cuba tengok dekat grup, dapat tak? Bila share dekat grup dia jadi macam kembang Okey, dapat dah Dapat. Okey, baik. So selesai dekat situ. Baik, sekarang ni sambung balik. Tuan boleh tolong sambung H4 dan ke bawah. Kita dah buat sampai daily. Kita belum daily pun belum buat. Okey. So daily. Okey, baik. So daily. Okey, daily. Daripada situ dia turun pergi ke bawah ni, dia sangkut sini, dia turun ke bawah. So daily tuan boleh detailskan lagi lah sebenarnya. Boleh? Boleh. Turun bawah ni, sangkut dekat sini, seterusnya dia turun ke bawah, kan? Bawah. Yeah. And then tuan plot lah macam mana yang tuan nak plot pun. Boleh? Boleh. Okey, kalau kata H4 ada tak kemungkinan untuk dia menaik? Yang ni pun dia dah batalkan. Okey, so tak adalah. Okey. Ni Khairil punya tadi. Okey. Okey, baik. So saya rasa selesai untuk GBP USD. Saya save template dan saya akan bagi dekat group. Siapa yang lain nak guna boleh guna, tak ada masalah. Tapi task untuk Tuan Nizam ialah tuan tolong update macam mana plotting yang tuan rasa sesuai untuk GBP USD ni tadi. Okey. Seterusnya bagi balik dekat saya nanti. Boleh Untuk daily lah, daily H4 H1. Yes, betul. Ataupun tepat. daily Daily H4 H1. Boleh. Kadang-kadang bila kita dah buat macam contoh, kita dah buat macam contoh yang ni kan. Okey, kita aim kita nak trade tapi kita tak tahu free time kita bila. So kita masuk satu entry kat sini contoh. Bila kita masuk satu entry sini, kita nampak yang mana based on plotting ni tadi, dia akan pergi sini paling dekat. Dengan masa yang tak ada, so bubuh je lah TP kat situ. Faham? Bila dah masuk, okey dia dah profit. Okey, tak apa. So tempat ni merupakan tempat minor wave, tempat yang kita nak scalping. Okey. So bila mana dah entry sell dekat sini, lock profit lah siap-siap. Nak bubuh TP kat sini, tamak. Tak apa, bubuh, tak ada masalah. Boleh? Okey. Kemudiannya macam contoh, sekarang ni kita andaikan, siapa dia tu? Sekejap Okey, sekarang ni kita andaikan bahawa market ni akan berlaku terjunan. Macam keadaan sekarang dekat plotting nombor 1. Okey, yang atas tu. Kemudiannya yang seiring 2 dan 1 boleh nampak plotting yang dia ada RBS tu. Kemudian plotting yang 3 dan 2 boleh nampak. So kita aim dia bahawa dia akan turun sampai bawah tu yang paling rendah. Jadi kalau kata kita nak buy sekali pun duit banyak, equity besar, okey, sini 0.01.
Sini boleh bubuh 0.01 mungkin 2 layer. Sini mungkin boleh bubuh 0.01 3 layer. Itu cara orang yang malas lah. Saya cakap terang-terang. Pasal apa? Kena faham betul-betul. Confirmation daripada reversal, retracement dan sebagainya adalah sangat penting. Walaupun ada dua probability bahawa market akan sampai sini, tapi ada kemungkinan besar yang single probability ni akan jalan dulu. Ada kemungkinan. Boleh faham Faham. Okay, so saya akan bagi template ni balik dekat tuan. Nanti saya minta tolong untuk tuan start daripada daily turun ke bawah. Boleh Boleh. Okay, baik. Sekian saja untuk kali ini. Kita rehat kejap untuk simpan recording dia semua. Nanti kita akan sambung pula. Tengok siapa yang free. Boleh Okay, baik. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih lah. Baik, sama.